negara. Jadi kes tersebut telah pun disiasat oleh polis Diraja Malaysia dan juga Pengguam Negara. Jadi saya tidak mahu komen lebih lanjut kepada kesiasatan yang telah dijalankan. Serius. Betul. COVID-19 bukan perkara main-main, ia perkara betul. Dan kerana bukan perkara main-main dan ia serius, kenapa kami semua marahkan Menteri Awak Tan Sri yang bernama Khairuddin Takiri yang ke sana sini tak pakai mask langsung. Berbeza. Orang yang mungkin ketika sedang nak berbicara tu dia turunkan sekejap, nampak dia bawa. Ini langsung tak? Langsung tak ada tanda-tanda dia bawa. Mungkin kerana dia nak makan ataupun dia nak basuh mulut ataupun dia sedang bercakap dalam jarak, dia turunkan sedikit. Ia mungkin tak sesuai tapi dia ada tanggungjawab bawa. Yang Menteri Awak, yang Awak Tan Sri sebelum ini kata akan gunakan rotan, yang awak tak guna-gunakan lagi, awak lepaskan. Awak, yelah saya tahu itu adalah kuasa di bawah AG. Tetapi anda mempunyai kuasa untuk menggugurkan beliau daripada kabinet sebagai satu orang yang tidak mempunyai moral, melanggar sama sekali urusan ataupun keputusan daripada kabinet. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Pilihan Raya Negeri Sarawak. Bila PRN Sarawak ini wajib dilakukan? PRN di Sarawak ini wajib dilakukan setelah habis waktu dia. Bila habis waktu dia? Jun 2021. Ada 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Ya. Jadi itulah kerja kan PBB kan gabungan rakyat Sarawak, kalau GRS rakyat Sabah di Sarawak yang diketuai oleh PBB adalah di dalam Perikatan Nasional sekarang. 7 bulan lagi. Bermaksud sekarang kita maksudnya lagi 2 kali ganda waktu daripada mula Mac sampai sekarang. Dan sekiranya lagi 7 bulan, kita masih lagi bermasalah dengan COVID ini dengan terlalu tinggi. Bermaksud apa? Kerajaan PN lah yang bermasalah. Lebih setahun. Kalau katakan kerajaan itu ambil Mac tahun 2021 cukup setahun. Menguruskan kerajaan ini dalam keadaan pandemik COVID-19 yang dah turun kemudian naik balik. Maka GPS, terima kasih Abang Fazli, GPS Gabungan Parti Sarawak, GPS adalah dalam Perikatan Nasional. Yang mana yang paling kanan adalah Menteri JKR dia, Fadilah Yusof. Dia adalah dalam Perikatan Nasional, Menteri kanan. Jadi Tan Sri Mahyudin mempunyai hak dan mempunyai prerogatif untuk berjumpa dengan GPS dan bagi tahu, tunggulah habis sampai kesudah. Bulan Jun baru bubarkan. Lepas Jun baru bubarkan, bermaksud lagi 2 bulan, sekurang-kurangnya pada bulan 8 tahun hadapan, bulan Ogos 2021 baru dilakukan pilihan raya umum negeri Sarawak. Dalam jangka masa 8 bulan ini, semua daripada kita SPR perlu membuat libat urus dengan semua parti pembangkang, dengan semua pakar-pakar kesihatan awam untuk membuat bagaimana. Boleh jadi tidak hanya pilihan raya itu dibuat sehari, iaitu daripada pukul 9 buka ke ataupun pukul 8 sampai pada pukul 5. Katakan ia dibuka 24 jam, dibenarkan untuk keluar satu demi satu, ataupun mereka dengan wakil, katakan satu tempat, yang ini adalah cadangan-cadangan yang belum masak dan matang, saya lontarkan, adalah diberikan, katakan yang kita tahu kat mana, bergerak daripada satu, katakan seminggu sekalipun.
saya mengikuti dekat dengan pilihan raya Presiden US. Pilihan raya US. Saya tak tahu, saya rasa ni memang penjilaan Perikatan Nasional lah. Waktu sekarang adalah PRK batu sapi bukan kerana bubar. Bukan kerana bubar. PRK berlaku kerana kematian penyandang. PRN terbubar sendiri. Maka ketika itu memang terbuka pada semua. Jadi kalau berlaku pada selagi hampir setahun, itulah yang kita kena buka perbincangan. Kalau tengok, sebab tu jangan hanya duduk di bawah Perikatan Nasional ni kerjanya untuk mengampu saja. Pergi belajar di banyak tempat. Contohnya di US, pilihan raya umum untuk memilih presiden US adalah pada hari Selasa ni, 3 November. Tetapi bagi sebahagian daripada negeri itu telah bermula seminggu lepas. Mereka beratur berjam-jam sampai hampir 1 kilometer. Bahkan boleh mengundi walaupun bukan tentera, walaupun bukan tentera, bukan polis, bukan pekerja hospital, mereka tetap boleh untuk mengundi secara pos. Jangka masa seminggu. Kalau siapa yang rajin untuk buka CNN, rajin membaca, dia akan tahu ada sebahagian negeri, kerana kuasa negeri di US adalah sangat luas dan besar. Jadi sebahagian negeri menentukan seminggu awal, 2 minggu awal. Dan setakat pagi tadi bacaan saya dalam beberapa sumber berita adalah untuk mereka sampai di tengah malam, bermaksud dibuka 24 jam. Jadi kita dapat panjangkan waktu dan orang yang berkumpul pada satu tempat itu dapat dikurangkan. Maka pada satu waktu itu hanya yang ada di tempat tersebut ataupun kawasan itu hanya 1 orang, 2 orang, mungkin 10 orang sahaja. Jadi waktu itu perlu untuk dipanjangkan. Saya tahu perlunya kepada pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang, ya. Jadi itulah kerja ahli Dewan Rakyat. Buat satu sidang khas, buat peruntukan klausa yang khusus untuk menunjukkan di bawah keadaan pandemik ataupun darurat kesihatan sebagai contoh. Maka itulah yang diperlukan. Jangan hanya saya ingat ucapan Perdana Menteri pada jam 4 petang tadi, selain daripada fear-mongering, cubaan untuk menakut-nakutkan seakan-akan tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi solusi, dia juga sangat simplistik. Oh, tak boleh ni, tak boleh langsung. Kalau tak ada ni, tak boleh langsung. Dan akhir sekali, dia akan pergi kepada cubaan untuk menolak, indirectly dalam ucapan tersebut, menolak dan menyatakan kekecewaan ke atas keputusan Majlis Raja-Raja dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terhadap permintaan beliau mengisytiharkan darurat penuh ke atas Malaysia. Kerana there is no such thing as darurat pentadbiran ataupun darurat politik berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Baik, kalau kita lihat pada poin yang ke-22, saya sebutkan begini, yang ini kata Tan Sri Mahyudin. Beliau menyatakan bahawa, tetapi pada poin yang ke-22, saya sebutkan begini kerana ini bukan perkara main-main, ini perkara serius. Betul. COVID-19 bukan perkara main-main, ia perkara betul. Dan kerana bukan perkara main-main dan ia serius, kenapa kami semua marahkan menteri awak Tan Sri yang bernama Khairuddin Takiri yang ke sana sini tak pakai mask langsung, berbeza. Orang yang mungkin ketika sedang nak berbicara tu dia turunkan sekejap, nampak dia bawa. Ini langsung tak ada tanda-tanda dia bawa. Mungkin kerana dia nak makan ataupun dia nak basuh mulut ataupun dia sedang bercakap dalam jarak, dia turunkan sedikit. Ia mungkin tak sesuai tapi dia ada tanggungjawab bawa. Yang menteri awak, yang awak Tan Sri sebelum ini kata akan gunakan rotan, yang awak tak gunakan lagi, awak lepaskan. Yelah saya tahu itu adalah kuasa di bawah AG. Tetapi anda mempunyai kuasa untuk menggugurkan beliau daripada kabinet sebagai satu orang yang tidak mempunyai moral, melanggar sama sekali urusan ataupun keputusan daripada kabinet.
Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Dan beliau cuba untuk mencabar, seakan-akan untuk sengaja mencabar, dengan gambar merata-rata, gambar yang cukup banyak yang diletakkan di dalam page Facebook beliau sendiri. Kesana sini, bagi jumpa dengan orang tua, tak pakai langsung. Sekurang-kurangnya mungkin diletak di poket, kita kata, oh dia mungkin terlupa orang tangkap. Tak. Dia tak bawa langsung, tidak ada tanda. Pada semua gambar yang saya tengok, setakat semakan saya, tidak ada langsung. Mencabar undang-undang. Ini yang berlaku. Ia memang bukan perkara main-main, ia serius. Tetapi Tan Sri yang main-main. Tan Sri tidak bertegas terhadap ahli kabinet sendiri. Tengok macam mana mereka turun daripada pejabat UMNO. Sebahagian tu yang keluar tanpa ada pakai. Wartawan punya penuh, wartawan pakailah. Dan timbalan Menteri Komunikasi keluar macam tu je tak pakai. Apa yang Tan Sri buat? Sebab itu untuk meminta rakyat, setiap hari Menteri Kanan Keselamatan Tan Sri umumkan berapa ramai yang kena denda, berapa ramai yang kena dakwa, berapa ramai yang kena hukum, macam-macam. Tapi tak ada pun kesalahan yang sama di kalangan ahli kabinet Tan Sri tak buat apa. Kemudian Tan Sri harap kami untuk hormati. Sombong amat. Bayangkan. Ini problem yang besar. Dan Tan Sri tak boleh buat konon-konon tak tahu ataupun naif. Kerana ini adalah jawatan yang Tan Sri minta. Tan Sri gerakkan. Pada langkah syaratan. Tan Sri yang janjikan dalam suara, saya antara yang terlibat di dalam membuat laporan kepada SPRM tentang rakaman suara Tan Sri yang dikatakan dalam meeting bersatu yang terakhir. Tan Sri disebut scheme of things tu untuk berikan sana sini. Dan akhirnya SPRM tak ambil. SPRM dalam pertemuan saya dengan pegawai tu kata kes ini adalah kes yang sensitif, kita akan berikan keputusan ataupun pandangan ataupun update. Sampai hari ini kami tak tahu, tak ada apa-apa. Dan kemudian Tan Sri rasa bahawa kami lupa semua benda tu. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Rakyat Malaysia bukan hanya dengar macam tu dengan ada beberapa doa dan sebagainya dan kemudian terbuai. Dah. Itu bukan kami sekarang. Kami boleh. Saya tidak memaki hamun Tan Sri. Saya tak menggunakan bahasa-bahasa yang kesat kerana itu bukan pilihan saya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri adalah perkara yang salah. Mengharapkan rakyat di bawah untuk taat, untuk patuh. Tapi Tan Sri membiarkan ahli politik Perikatan Nasional melanggarnya secara terbuka, tidak ditangkap, tidak ditahan, tidak didakwa, bahkan dilepaskan. Ini yang menjadi persoalan dia. Sombong amat. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe